أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. فأما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi di masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah, muslimin, musliman, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini. Di pagi Sayyidul Ayyam ini dapat lagi sama-sama kita melaksanakan perintah Allah secara berjemaah. Dapat lagi sama-sama kita melaksanakan perintah Allah. Dapat lagi sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita mengharapkan kepada Allah agar perkara amalan-amalan ini dapat membantu kita untuk menambahkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, tak ada apa-apa bekalan yang lebih elok, yang lebih baik daripada bekalan takwa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran banyak disebutkan berkaitan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam Quran juga Allah Taala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka persiapkanlah bekalan oleh kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Maka inilah yang kita nak usahakan. Inilah yang sepanjang hidup kita dekat dunia ini, inilah yang kita nak usahakan untuk kita membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cita-citanya nak jadi orang yang hebat. Ada orang cita-citanya untuk apa? Untuk mendapatkan harta yang cukup banyak. Tapi bila mana cita-citanya itu tidak diselarikan dengan syariat, tidak meletakkan sasaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kekayaan yang dia peroleh itu sekadar jadi kekayaan yang tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nak jadi orang yang hebat, ada orang nak jadi orang yang pandai, orang yang berilmu, orang yang ada pengetahuan yang cukup luas, tetapi niatnya itu bukan kerana nak dapat apa, bukan kerana takwa, tujuannya itu bukan kerana takwa, tetapi kerana selainnya, yang akhirnya ilmu itu tidak mampu mendekatkan dia dengan Allah, bahkan menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap perkara, tindakan yang kita lakukan dekat dunia ini, dan pekerjaan dan juga amalan serta perbuatan yang kita buat, letakkan ada sasaran dia. Ada sasaran yang kita nak capai, iaitu sasaran takwa kepada Allah. Kalau kita niaga, kita target sasaran kita niaga aku ini biarlah niaga yang Allah redha. Kalau aku nak nak jadi seorang guru ke, nak jadi seorang pensyarah dan sebagainya, target aku nak jadikan diri aku ni bertambah takwa dan untuk melahirkan generasi yang bertakwa ni.
Kalau aku ni seorang engineer ke ataupun sebagainya, apa sekalipun pekerjaan kita dan juga perbuatan kita dekat dunia ni, letakkan sasaran takwa itu yang paling utama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila mana takut-takut, bila mana kita hanya meletakkan sekadar niat kita untuk mendapatkan habuan dunia, sekadar bekerja untuk mendapatkan gaji semata-mata, bekerja penat-penat dekat dunia ni, niat kerana apa? Niat hanya semata nak dapatkan gaji, tak ada salah. Cuma takut-takut itu tidak pekerjaan itu tidak membantu kita untuk memperolehi keberkatan dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Habib Allah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini Allahumma amin. Banyak perkara, banyak bab, banyak kisah ataupun banyak peringatan nasihat-nasihat yang memperingatkan pada kita tentang perihal takwa. Kerana apa? Tentang ini tujuan manusia, ini tujuan orang yang beriman. Bukan sekadar dia nak mengejar akan kehidupan dunia ini, tapi dia nak meletakkan dunia inilah sebagai jambatan untuk dia melangkah ke akhirat. Kalau dunia ini tak digunakan untuk akhirat, maka sia-sia, maka rugilah. Maka daripada dunia inilah digunakan untuk menambahkan lagi, untuk menambahkan bekalan dia sebelum berpindah ke alam akhirat. Maka dalam kitab ini, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, banyak perkara yang menyentuh berkaitan dengan perihal takwa. Maka dalam satu bab yang menceritakan di sini, bila mana kita ini telah melakukan perkara-perkara kebaikan, setelah mana kita lakukan perkara-perkara kebaikan, maka mohonlah akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kadang kita beranggapan amalan dan juga perkara ibadah yang kita buat ini, kita rasakan itu yang terbaik. Kadang-kadang bila mana ada timbul perasaan sebegitu, yang akhirnya kita boleh mudah untuk memandang rendah pada amalan orang lain. Bila mana kita melihat pada diri kita, bila mana kita menilai diri kita ni yang terbaik, maka takut-takut ianya mudah untuk timbul perasaan memandang lekeh pada orang lain. Ini bahaya. Sebab amalan yang kita buat ni kita untuk diri kita, kan? Tapi bila mana amalan ini tak dijaga akan niatnya, tak dijaga akan tujuannya, tak dijaga dengan kesan sepatnya, maka takut-takut kita ni amalan dapat penat semata-mata, hilang segala pahala. Syaitan ini tugas dia bukan nak halang orang ibadah saja. Syaitan juga tugas dia nak ganggu orang ketika beribadah. Tak dapat nak halang orang datang masjid, dia datang kacau orang dekat masjid. Tak dapat nak halang orang daripada bersedekah, dia kacau orang ketika nak sedekah. Tak dapat nak halang orang dari baca Quran, dia kacau orang ketika baca Quran. Contoh baca Quran. Baca Quran, baca dengan suara yang cukup sedap, cukup indah, cukup lunak. Tengah-tengah sedap baca, datang syaitan bisik, oh suara kau ni sedap, ramai yang suka dengar ni, ramai yang terpesona ni. Perasaan sendiri, pasal orang kata syok sendiri. Tiba-tiba timbul perasaan sebegitu, maka hilang pahala bacaan Quran. Banyak mana pun 3 juzuk ke sekali hinjuk baca, pun hilang pahala. Sebab apa? Sebab dalam hatinya itu ada perasaan riak. Solat, datang ke masjid, itu semua perkara tak dapat nak halang manusia daripada datang masjid. Dia akan kacau. Tengok jiran kau tak bangun-bangun, kau je dah bangun. Hati-hati. Sebab inilah tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, peri pentingnya kita tahu cara kita dalam beribadah ini, apa yang kita nak capai. Kalau sekadar kita ni nak tunjukkan pada orang, maka itu jadi perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita daripada perasaan-perasaan riak. Maka disebutkan, dipesankan oleh Imam Habib Allah Al-Haddad, maka ketahuilah sesudah itu bahawa seorang mukmin yang mengambil berat akan tentang agamanya, yang teguh akan ilmunya dan juga keyakinannya, ialah orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Memperbaiki amalan ini bukanlah sekadar bermaksud soal amalan yang tak sempurna disempurnakan, bahkan dia laksanakan amalan itu dengan sebaik-baik keadaan.
Contoh, dia dah solat, sebelum ni dia dah tunaikan solat, maka makin hari dia perbaiki lagi amalan dia, amalan solat ini dengan cara bagaimana? Dengan dia lebih jaga, laksanakan rukun-rukun dengan sebaiknya, rukun qauli dijaga, dibaca dengan betul, suratul Fatihah dia pergi belajar, pergi betulkan bacaan suratul Fatihah, belajar sebutan dengan betul, maka rukuknya, rukun-rukun yang lain, rukun fi'linya, rukun dijaga, laksanakan rukun, dijaga akan semua tumaknina sebagainya, maka makin hari makin bertambah keelokan, makin bertambahlah kualiti ibadah. Ini yang disebut oleh Imam Habib Allah Al-Haddad, ini yang disebut oleh pengarang, bahawa keadaan orang mukmin yang mengambil berat tentang agamanya ialah orang yang sentiasa memperbaiki amalan. Kita boleh lihat tuan-tuan, kita amalan ni kita sendiri yang tahu. Nilai kualiti amalan kita ni kita yang tahu. Contohlah kita ni ada anak murid, contoh dulu kita belajar, kita tahu sama ada kita ni dah cukup bersedia ataupun tidak untuk peperiksaan. Ini kita boleh nilai. Kalau kita dalam keadaan tak bersedia, tiba-tiba nak masuk dewan peperiksaan, kita akan tahu apalah yang aku akan dapat ni. Tak dapat C, D, tak dapat D, E, ataupun gagal. Itu kita yang tahu keadaan diri kita. Maka sama juga dengan amalan, sama juga dengan ibadah yang kita buat. Kita tahu apakah kualiti ibadah yang kita buat. Mungkin secara fizikalnya nampak okey, secara fizikal nampak okey, tapi hakikatnya mungkin dalam solat kita kadang-kadang ada berangannya, dalam solat kadang-kadang ada khayalnya, dalam solat kadang-kadang ada terfikir perkara-perkara yang sepatutnya yang kita fikir. Maka sesudah itu barulah ia bergantung kepada Allah Ta'ala dan juga kepada rahmatnya. Ia tidak harus bergantung kepada amal dan baktinya sama sekali. Para anbiya, para ulama, para salafus soleh dan orang-orang yang menuruti jejak langkah mereka, sesudah itu semuanya berjalan atas dasar ini. Maksudnya tuan-tuan, bila mana dah melakukan ibadah, bila mana dah melakukan perkara kebaikan, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sebut. Kita takut bila mana kita buat satu amalan, kita merasakan amalan ini yang yang kita tak mohon pengharapan, tak mohon doa kepada Allah lepas buat satu amalan, tak mohon doa supaya Allah Ta'ala tambahkan lagi rahmat pada amalan yang kita buat, dan juga tak ada permohonan kita kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah terima akan amalan kita. Takut-takut kita buat amalan itu, kita ni menjauhkan kita, makin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh macam tadi yang kita sebutkan, bahawa bila mana orang itu beribadah, banyak ibadahnya, tapi hatinya itu bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya itu kerana nak dapatkan pandangan dan juga pujian daripada manusia. Dia boleh buat, benda tu boleh dia buat, tapi akhirnya kesannya apa? Kesan amalan ibadah yang dilakukan itu tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi. Bukan sekadar rugi dekat dunia, bahkan juga rugi di akhirat. Bukan sekadar rugi dekat dunia ni, rugi dekat dunia ni boleh top up lagi. Tapi rugi dekat akhirat tak ada apa-apa yang boleh membantu dia di akhirat. Maka dikatakan dalam ini yang dipesankan oleh Imam Al-Haddad, bahawa selepas melakukan perkara ibadah, maka mohonlah akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takkan mampu nak lakukan ibadah melainkan dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita takkan dapat melakukan ibadah melainkan dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat datang ni tuan-tuan semua satu nikmat. Satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala berikan, dan juga satu taufik hidayah yang Allah tarik pada hati kita. Kalau tak ada hidayah, tak mampu mungkin kita dapat tunaikan solat jemaah pada hari ini. Kalau tak ada hidayah daripada Allah, tak akan mungkin kita dapat lakukan perkara ibadah ini. Tak akan mampu kita nak buat perkara amalan solat, tak akan mampu kita nak bersedekah dan sebagainya. Tapi dengan asbab hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang membantu kita untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, kita ni kalau dah diberikan hidayah, kena jaga. Dah diberikan hidayah, dah Allah Ta'ala berikan petunjuk, dah diberikan satu panduan pada hati kita ni, jaga, kena dijaga dengan elok-elok, kena jaga baik-baik. Supaya apa? Supaya tak nak lari balik hidayah, tak nak kita ni terpaling balik semula daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi.
Sangat-sangat rugi kalau kita ni dah dapat hidayah, dah dapat dah taufik petunjuk daripada Allah, tiba-tiba nak kembali semula pada benda yang lama, nak kembali semula kepada perkara silam kita, maka rugilah kita. Dah baik-baik, orang kata dah baik-baik dapat berubah, tiba-tiba nak balik semula kepada perkara silam dia. Lepas tu dalam bab bertaubat kepada Allah ini, antara syarat dia, syarat taubat, mestilah menyesali dosa-dosanya dan juga berazam untuk tidak kembali melakukan perkara dosa tersebut. Bukan sekadar kita ni niat nak taubat, tapi kena ada azam, kena ada kesungguhan untuk tidak kembali. Kalau dulu tutup aurat yang tak berapa sempurna, mungkin nama-nama dulu ataupun nama-nama muda-muda dulu mungkin tutup aurat yang tidak sempurna, maka azam, kena ada kesungguhan untuk tidak kembali semula kepada keadaan tersebut. Dan juga cuba elakkan, kena elakkan daripada suasana yang boleh membuat kita kembali kepada perkara tersebut. Contoh kawan-kawan, mungkin ada kawan-kawan yang sama-sama geng kita dulu, kawan-kawan sama-sama geng kita dulu, lama tak jumpa, buat reunion, sekali jumpa, kawan-kawan tu masih gitu lagi PL-nya, masih sama lagi perangannya. Kita ni alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni dah berubah. Jumpa kawan-kawan, kawan-kawan cakap, alah kau ni pakai gini pula, dia peli je kita pun terasa, kita pun dah jadi stres, kita pun tiba-tiba orang asyik mengata aku ni, aku buatlah balik perkara yang dulu aku pernah buat. Tak ada keazaman yang kuat yang menyebabkan dia boleh kembali semula kepada perkara silam, perkara dosa yang lalu. Maka ini yang nak disebutkan dalam kitab ini, bahawa bila mana perkara amalan kebaikan yang dah kita buat, yang utamanya kita nak minta pada Allah, ya Allah thabit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah thabit qalbi ala dini, tetapkanlah hati aku ini di dalam agamamu ya Allah. Bukan senang tuan. Kita ni hati ni cepat perubahan dia. Cepat berubah hati ni macam air dalam cerik yang mengelegak. Laju je gelegak dia. Contoh apa? Contohlah, bawalah isi tuan-tuan pergi kedai emas. Masuk pintu kedai nampak emas, harga 1,000. Cantik dah ni bang, cukup lah ni, tak payah lain, tak nak lagi yang lain, dah bersyukur sangat dah dapat yang ni. Masuk dalam sikit ada emas 2,000 pula. Alamak, ada lagi cantik. Masuk duduk depan betul-betul dengan cashier dia, ada lagi cantik. Dah berubah hatinya. Asal nak ambil emas RM1,000 je. Masuk sikit ada emas yang RM2,000. Masuk depan lagi, ada lagi cantik. Dah berubah. Nak yang mana? Nak yang paling mahal, nak yang 2,000, 3,000. Nak katakan hati manusia ni cepat berubah. Sama juga dengan orang lelaki. Kita ni, yang jenis kaki kereta ni, masuk kedai sport orim tayar, lawa tayar 17 ni, sport orim dia bukan main kilat lagi, bukan main cantik lagi, kena ni dengan kereta aku ni. Masuk dalam sikit, ada lagi lawa, ada lagi cantik. Masuk dekat dalam lagi, ada lagi lawa. Nak katakan hati manusia ni cepat berubah-ubah. Macam mana? Itu nak gambaran. Gambaran hati manusia ni boleh terpaut, boleh berubah dengan sekelip mata, dengan apa yang dilihat. Maka dalam amalan yang kita buat, pohonlah rahmat. Mohon rahmat ini maksudnya mohon kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Mudah-mudahan hati kita ni dah kita istiqamah, kita dah berusaha dengan zikir kita. Contoh, ada zikir harian yang kita buat, ada amal sedekah harian yang kita lakukan, ada Quran yang kita baca, ada Quran yang kita baca setiap hari, ada solat jemaah yang kita istiqamah. Maka kesan ataupun tindakan lepas setiap amalan, kita minta dengan Allah, ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk zikrika, untuk sentiasa mengingati kamu ya Allah, wa syukrika, sentiasa bersyukur kepada kamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan aku dapat melakukan ibadah yang baik untukmu ya Allah.
Bukan sekadar kita ni menghasilkan amalan yang kita buat itu yang terbaik, tetapi kita nak minta dengan Allah, mudah-mudahan amalan yang kita buat itu kita mampu nak istiqamah, dan juga kita mampu nak maintain dengan amalan yang baik, walaupun amalan yang sedikit. Amalan sedikit contoh apa? Amalan sehari sedekah sedikit, ataupun satu hari baca satu muka Quran, ataupun satu hari zikir, dia tak tinggal zikir ataupun tak tinggal selawat. Dalam solat ada selawat di luar solat, dia jaga selawat di luar solat. Pagi 10 kali, petang 10 kali, ataupun pagi 50 kali, petang 50 kali, ataupun istighfar sebelum tidur 70 kali. Perkara-perkara yang kecil tapi dicuba istiqamah. Dicuba apa? Istighfar sebelum tidur 10 kali paling tidak ini. Walaupun nampak kecil, walaupun nampak kecil, tapi bila mana kita mampu beramal dengan amalan kebaikan tersebut, dan juga kita mampu nak mohon rahmat daripada Allah, maka itulah amalan yang mampu untuk membantu kita untuk kita istiqamah. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yadkhula ahadul jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga dengan amalannya. Dengan amalannya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga sama wahai Rasulullah? Maka Nabi baginda menjawab, begitu juga dengan aku, melainkan jika Allah Ta'ala meliputi aku dengan di dalam rahmatnya. Amalan yang kita buat ni memang tanggungjawab kita, tanggungjawab untuk kita beribadah. Kita ni apa hak kita dengan Allah? Hak Allah pada kita, kita tunaikan hak Allah. Kena jaga solat, kena laksanakan Islam, kena laksanakan syariat, kena tinggalkan perkara-perkara yang dilarang, kena laksanakan ketaatan ni. Hak-hak Allah yang perlu kita tunaikan. Kita ni kalau kadang-kadang tuan-tuan, manusia ni bila mana ada perkara hajat dengan Allah, bersungguh-sungguh dia mendesak Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ya Allah, aku nak ini ya Allah. Waktu kita terdesak. Tapi bila mana dalam hak Allah, kadang-kadang kita ni culas. Dan saya lah tu, kadang-kadang kita ni culas. Maksudnya kadang-kadang kita tunaikan hak Allah ini dalam keadaan kita sambil lewu, tak ada kesungguhan, sekadar apa, ala kadar je, tidak ada kesungguhan. Maka Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang masuk syurga dengan amalannya. Amalan yang kita buat ni sebagai satu jambatan, sebagai satu wasilah yang menghubungkan kita kepada redha dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nak dibandingkan amalan kita dengan satu nikmat Allah cukup jauh. Nak dibandingkan amalan kita ni, nak dibandingkan amalan kita dan juga nak dibandingkan dengan satu nikmat Allah, itu satu perkara yang cukup dan cukup jauh. Dalam kitab ini juga dikisahkan bahawa di akhirat nanti ada hamba Allah Ta'ala yang beribadah selama 500 tahun, nak minta masuk syurga kepada Allah melalui amalannya. Nak minta ahli ibadah yang beribadah selama 500 tahun, lama 500 tahun. Kita ni 500 pun mungkin belum tentu sampai. Amalan dalam umur tak panjang, pula tu amalan tak banyak. Bagaimana kan nak dapatkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Maka dikisahkan dalam kitab ini bahawa ahli ibadat tu nak minta dengan Allah, nak masuk syurga melalui dengan amalan. Maka Allah Taala ambil, ditimbangkan amalannya itu, amalan yang diusahakan selama tempoh 500 tahun itu, dengan satu nikmat mata yang Allah Ta'ala kurniakan, maka lebih berat nikmat mata daripada amalan yang diusahakan. Itu baru satu mata. Kalau 2 mata, kalau 10 jari tangan, 10 jari kaki, ataupun semua anggota badan ditimbang dengan amalan, mungkin rosak dacing. Mana kata gambaran tu terlampau jauh berat, lebih pada nikmat Allah berbanding dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Maka Nabi katakan juga tidak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang kita ni nak wasilah nak capai rahmat Allah ni dengan cara bagaimana? Dengan cara kita buatlah kebaikan.
Maka kebaikan-kebaikan ini yang membantu kita untuk kita mendapatkan rahmat dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala disebutkan dalam hadis kursi bahawa rahmat Allah Ta'ala ni lebih dahsyat daripada kemurkaan Allah. Tapi kalau manusia ni murka, waktu dimarah hilang rahmat dia. Waktu marahkan anak pergi main basikal dekat tengah-tengah jalan. Contohlah ni, contoh kalau ada terkena tu maaflah. Contoh. Ataupun cucu lah, cucu ke anak ke buat benda tak elok. Ataupun buat benda pergi main basikal ataupun pergi main-main tu, kita punyalah marah kepada dia, kadang-kadang sampai hilang rasa sayang pada dia. Anak cikgu marah pada anak murid, tak siap kerja sekolah, 3 bulan PKP tak buat kerja sekolah, naik sekolah semalam, stres cikgu, tak siap kerja sekolah, pening cikgu, marah, hilang rasa sayang pada anak murid. Itu manusia. Bila marah je manusia ni, kadang-kadang hilang pertimbangan rahmat daripada orang yang dimarah. Tetapi bagi Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala itu lebih dahsyat dan lebih hebat daripada kemukaan Allah. Segunung dosa pun penuhlah di antara langit dan bumi ini dengan dosa-dosa kita. Sekali kita datang kepada Allah, melutut mohon ampun, taubat kepada Allah, terhapus semua dosa-dosa yang kita buat. Punyalah dahsyat kita, punyalah dahsyat kehebatan rahmat Allah Ta'ala pada hamba dia. Tapi kalau kita, orang buat nanya kat kita, kau siap engkau sampai 7 keturunan kau aku ingat, aku kenal siapa engkau. Dendam tak habis-habis. Marah pasal 7 keturunan pun kena, tak pasal-pasal. Padahal dia dendam dengan seorang je, tak pasal anak orang tu pun kena, isi orang tu pun kena, cucu keluarga 7 keturunan kena. Ini masalah. Nak katakan kita masuk syurga nanti pun, kita masuk syurga pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang buat kita kena buat. Amalan tu tak kita kena buat, tapi amalan itulah yang kita buat untuk apa? Sebagai satu perkara yang membantu kita untuk mencapai akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disambungkan dalam ini dikatakan sebagai contoh baginda Nabi SAW sendiri amat rajin mengerjakan amalan soleh sehingga kan kedua tumitnya bengkak-bengkak kerana terlampau banyak bersembahyang di waktu malam. Sedangkan Nabi itu yang dah dijanjikan memang confirm syurga, memang dah terpelihara dari dosa sebelum dan selepas, memang dah memang sayyidul ahli jannah, memang ketua penghulu bagi ahli syurga, memang penghulu bagi orang-orang yang baik ini, memang pun lakukan ibadah yang begitu hebat untuk menunjukkan nak tunjukkan Nabi, nak tunjukkan tauladan kepada umat dia bahawa kita nak dapatkan syurga Allah ini perlulah ada kesungguhan. Dan juga amalan-amalan yang kita buat ini perlulah ada kesungguhan yang membolehkan kita beroleh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak bandingkan tuan-tuan, kita punya amalan dengan tabi'in pun tak mampu. Nak bandingkan amalan kita dengan orang-orang soleh yang dulu pun mungkin tak mampu. Apatah lagi nak bandingkan amalan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi-lagilah tak mampu nak dibandingkan. Mudah-mudahan tuan-tuan ini satu tazkir, satu peringatan dan juga satu nasihat yang cukup baik dalam kitab ini yang memperingatkan kepada kita supaya berbuatlah amalan itu dengan sebaik-baiknya dan juga laksanakan amalan itu dengan penuh kesempurnaan. Dan juga jangan lupa untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah mana kita lakukan perkara ibadah, yang mudah-mudahan kita harapkan ibadah dan juga amalan soleh yang kita usahakan itu mampu untuk mengundang rahmat dan juga mendapatkan kita ni akan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan adalah manfaat yang boleh kita ambil, yang boleh kita amalkan, yang juga yang boleh kita kongsikan. Cukuplah sekadar tu untuk kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. صدق الله العظيم.